Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan mengupas pada tajuk yang ke-30, ya, iaitu berpuasa bulan Ramadan. Tajuk yang ke-30, berpuasa bulan Ramadan. Jadi kita baca matan hadis ini bersama-sama. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan ikhlas, maka diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Bila datang bulan Ramadan, dia puasa dengan penuh keimanan. Sebab apa? Puasa itu termasuk dalam rukun Islam. Nah, jadinya atas dasar itu, keimanannya kepada Allah SWT, makanya dia mengikuti perintah Allah Ta'ala dengan dia berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga dia laksanakan dengan penuh keikhlasan sebagai seorang hamba. Jadi seorang hamba ini kena patuh dan taat dan buat sebaik mungkin ibadahnya itu. Maka kiranya ada dua ciri ini pada puasanya di bulan Ramadan, maka akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu. Tetapi ada golongan yang mana datang bulan Ramadan ni pun sama juga lah macam tu. Dia berpuasa tapi tidak dapat ganjaran puasa. Jadi rugilah orang macam ni. Dia berpuasa dapat penat rendah je tak. Sebab apa? Sebab puasanya itu tidak memenuhi dua syarat ini. Iaitu dia berpuasa tetapi dia ini tidak penuh dengan keimanan. Masih lagi melakukan maksiat dalam bulan Ramadan. Dia berpuasa tapi bukan dengan keikhlasan. Dia buat itu kerana manusia. Kerana ikut-ikutan tengok kawan-kawan semua berpuasa, kalau aku tak puasa kan malu lah. Kan dah besar-besar macam ni pun tak puasa lagi kan. Jadi tak dapat dah, rugilah. Ya. Yang dimaksud dengan kerana iman adalah mempercayai keutamaan puasa. Sedang yang dimaksud dengan ihtisaban. Wahtisaban tadi sebut adalah hanya menginginkan Allah SWT sahaja. Menginginkan pahala daripadanya tanpa riak dengan amalnya. Ya, berpuasa dengan penuh keimanan dan juga penuh mengharapkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang layak memberikan kelebihan ataupun pahala kepadanya. Betul lah tu. Ya, sebablah hadis lain juga sebut, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Setiap amalan anak Adam itu baginya ganjaran pahala. Illa siyam, melainkan puasa. Wa ana ajzi bihi. Allah SWT yang akan memberikan sendiri pahala puasa itu kepada hamba-hambanya yang berpuasa. Dalam ibadah lain dah tulis dah, dia dah siap dah. Ya, kalau semayang seorang-seorang dapat 1, semayang jemaah dapat 27. Orang yang jalan kaki ke masjid diampunkan dosanya setiap langkah, diangkat darjat dia, dah tahu dah. Tapi puasa tidak. Ya, puasa ini hanya Allah SWT yang memberi ganjaran. Jadi ganjarannya itu kalau yang pasti bila masuk je bulan Ramadan, ya, ganjaran pahala yang kita buat tu, semayang kita, ya, kita bersedekah, baca Quran, dia tak sama seperti di luar bulan Ramadan. Kerana di luar bulan Ramadan amalan kita digandakan 10. Ya, tetapi dalam bulan Ramadan bukan. Sebab Allah Ta'ala yang bagi pahala tu. Yang pasti lebih dari 10 lah. Ya, tak mungkin dapat bawah 10 lah kot, kan. Tapi golongan yang tadi tu tak dapat apa lah. Punya dapat al-ju' wal atash sahaja. Ya, kam min siyamin laisa lahum al-jaza'
illa al-jum'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak ada ganjaran pahala. Laisa lahu siyamin illa al-jum'al atash. Melainkan mereka hanya mendapat lapar dan juga dahaga sajalah, pahala tak dapat. Sebab apa? Masuk bulan Ramadan, mengumpat sama aja. Masuk bulan Ramadan, fitnah orang sama aja. Masuk bulan Ramadan, buat lagi benda dosa-dosa besar. Minum arak lagi, duduk judi lagi bulan puasa ni. Ya, dia judi apa tau? Ni, esok menyimpan mohon raja-raja esok. Waktu dia ngumur tu dia pakai baju Melayu warna apa? Betul tak? Kan? Tahun lepas dah warna kuning contoh tak? Oh, ni aku target ni. Kau tikam berapa? Aku letak 100. Kau? Aku 100 lah. 1,000 orang ni 500. Lepas dah duit raya kan? Baju Melayu pun jadi bagi bahan judi. Punya orang kata kalau dah take judi tu lah. Ya, macam tu sekali kan? Itu cerita je lah. Jadi besok bulan Ramadan tak sama dengan lain. Kelebihan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah ni apa? Hari di mana jemaah-jemaah haji ini mereka melakukan wukuf. Ini Arafah. Maka kita yang tak wukuf ini memang digalakkan berpuasa lah pada hari Arafah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauma arafatan ghafarallahu lahu sanataini sanatan amamahu wa sanatan khalfahu." Maksudnya sesiapa yang berpuasa pada hari Arafah, maka Allah mengampuni dosanya untuk 2 tahun. Ghafarallahu lahu sanataini. 2 tahun, iaitu 1 tahun untuk tahun-tahun yang lalu. Tahun lepas punya. Ini dosa-dosa kita. Dan 1 tahun untuk tahun berikutnya. Tahun depan dapat juga. Ya, awal dah dapat ganjaran ni. Jadinya puasa Arafah maksudnya puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, 9 Zulhijjah. Pada tanggal 9 Zulhijjah ni orang-orang yang mengerjakan haji wukuf di Arafah sebagai menunaikan rukun haji. Ya, dia sebahagian. Jadinya al-hajj tu al-wukuf Arafah. Haji itu syarat untuk sempurnanya haji itu adalah wukuf. Sebab tu kalau ada jemaah-jemaah yang sakit-sakit, yang uzur-uzur yang terdapat terlantar pun memang bawa juga. Dengan ambulans pun ambulans lah. Yang penting masuk dalam kawasan Arafah. Duduk wukuf tu saja. Sebab nak dapatkan haji. Itu syarat utama. Kemuncak dia di situ. Ya, kemuncak hajinya di situ. Jadinya tak nak semua kena pergi ya. Ya, jadi dia punya kemuncak haji dia. Jadinya kenapa ni hari Arafah ni? Sebab hari Arafah ni ialah hari yang mana bila mana manusia berkumpul semata-mata menzahirkan ketaatan dia pada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, berfirman pada malaikat ni, bahawasanya pada hari ini kalau hamba-hamba aku dia minta ampun pada aku, walaupun dosanya setinggi langit sekalipun, akan aku ampunkan dosa dia. Yang penting minta pada aku. Sebab tu Allah Ta'ala berkomunikasi direct dengan hamba-Nya. Dia komunikasi direct. Udu'uni astajib lakum. Minta pada aku, tanpa perlukan perantaraan pun. Tak sebut pun benda-benda macam ni. Hatta Rasulullah pun kita doa dia sendiri tak? Minta. Sebab Allah Ta'ala dia nak komunikasi dengan hamba dia. Direct. Tanpa memerlukan perantaraan pun. Sebab tu minta lah. Jangan kita meletakkan kedudukan diri kita ni. Ya, seolah-olahnya tak layak untuk minta kepada Allah Ta'ala. Sedangkan banyak uslub, gaya bahasa dalam Al-Quran. Uslub doa. Gaya-gaya bahasa doa ni semua direct pada Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak uslub-uslub gaya ni. Bahasa ni direct pada Allah SWT. Ya. Sebab tu jangan nadalah kita dia orang kata apa dalam bab memohon doa ini mintalah kepada Allah Taala. Ya, sebab kita bukan seperti agama-agama terdahulu, utamanya agama jahiliyah sendiri, orang Arab jahiliyah, yang mana mereka ni meletakkan perantaraan antara berhala dengan Tuhannya, walaupun mereka percaya bahawa yang menjadikan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tidak menetapkan Allah Taala sebagai tempat pemohon melalui perantaraan berhala-berhala inilah. Sebab tu saya sebut dah tentang mereka percaya pada Allah ni memang betul dengan Allah Taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kamu tanya pada puak-puak jahiliyah ni, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Nescaya mereka akan mengatakan Allah SWT jadikan langit. Tapi sebabkan mereka melakukan ritual ibadah itu tidak seperti yang dikehendaki Allah. Sebab mana mereka daripada ajaran Nabi Ibrahim itu telah jarak yang terlalu jauh menyebabkan agama itu pudar. Ya, jadi sebab tu ritual haji tetap ada. Zaman jahiliah, haji tetap adalah orang datang buat ibadah haji. Tapi memang tak sama seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Ya, tak sama lah. Ya, dia telah ubah dengan penuh kesyirikan, khurafat semua ada di situ. Sebab jarak terlalu jauh. So kita dengan Rasulullah pun jarak jauh juga ni. 1400 tahun lebih ni. So pudar tak pudar agama tu. Dia akan jadi pudar. So, bagaimana cara kita nak pegang pada keaslian agama? Ya, Al-Quran juga As-Sunnah. Itulah cara mengekalkan keaslian agama. Ya, dengan huraian, hujahan daripada ulama-ulama muktabar, baru agama tu kekal keasliannya. Tidak dia mari campur dah air oren tu, air tebu lah. Air tebu yang pure asli tu, bila mari seorang tambah air, kekal lah warna hijau sikit, tapi tak rasa dah tak sama dah. Tak sama keaslian dia. So kita nak pegang pada agama yang asli, yang pure, original ini, melalui dua sumber ini, ya, Quran dan juga Sunnah, dan juga huraian, hujahan daripada para ulama. Dan kita kena ingat juga, bahawasanya para ulama ini, mereka ini bukanlah lelaki kiriman Tuhan. Ya, maksudnya dia bukan lantikan Tuhan. Hanya para nabi sahaja lantikan Tuhan. Allah Ta'ala lantik, maka dia angkat jadi nabi dia. Selain daripada itu, dia bukan lantikan Tuhan. So bila sebut tidak ada lantikan Tuhan, adakah dia tidak sunyi daripada melakukan kesalahan? Adakah dia ni, kalau dia seorang yang mana seorang agama, yang bercakap agama, dia ni terpelihara daripada dosa? Tak juga. Sebab dia bukan lantikan Tuhan. Jadi dia tak terhindarlah. Sebab tu Rasulullah pun sebut, bahawasanya kalau orang alim ni, dia ada dua jenis. Satu orang ulama akhirat, satu ulama dunia. Satu pun ulama su. Kadang-kadang Rasulullah tak sebut benda ni. Kan? Dan Rasulullah sebut, yang paling aku bimbang umat aku ni, aku takut sekali, bukan Dajjal. Ya? Dajjal ni makan turun, tapi yang aku takut ni ulama-ulama su. Kan? Ulama-ulama yang jahat, yang memutarbelikkan, ya, dalil-dalil agama, memutarbelikkan kalam-kalam ulama-ulama muktabar ini. Untuk apa? Untuk kepentingan diri mereka. Ini yang bimbang. Ya? Jadi disebabkan para agamawan itu bukanlah lelaki lantikan Tuhan, kiriman Tuhan, jadi dia pun tak sunyi. So sebab tu orang alim, ulama mazhab 4, bukan mereka saja, semua ulama-ulama muktabar, mereka tak kisah pun, mereka sedia untuk menerima kritikan. Hatta Sayyidina Umar pun sama. Ketika dia baru dilantik jadi khalifah, apa dia kata dalam ucapan dia, dalam pidato dia yang pertama, dia kata, tuan-tuan, kalau sekiranya saya ni tidak berhenti jalan seperti mana ditunjukkan oleh Quran dan juga Sunnah ni, tuan-tuan betulkanlah saya, tegurlah saya. Dan bangun seorang pemuda tu,
Dia bangun, dia ambil pedang, dia sunuskan pedang. Aku akan betul kau dengannya ni. Nah, kalau alhamdulillah masih ada orang, masih lagi ada orang yang ya, sanggup nak tegur aku kan. Alhamdulillah. Kan? Sebab dia pun tahu bukan dia seorang yang maksum. Kan? Dia pun tidak senyap daripada melakukan kesilapan, hatta para sahabat sekalipun. Itu sebut tadi tu. Makanya bila mana ya pada puasa Arafah ni, maksudnya puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang yang mengerjakan haji wukuf di Arafah sebagai rukun haji. Mereka tidak disuruh berpuasa ketika itu. Sebab apa? Sebab mereka terlibat dengan proses ibadah haji tersebut. Buatlah ibadah lain. Kenapa tak boleh puasa pula? Takkan salah saya nak puasa? Ini masalah ni. Rajin telanjak ni. Sebab ketika itu, dia dah lah sebelum tu dia dah bermabit di Mina. Kan? Dia dah bermalam sebelum dia pergi tu. Dah dalam keadaan masyaqqah dah, penat dah. Esok pagi kena wukuf pula. Duduk pula tu. Malam tu pula nak boleh. Nanti malam ni nak kena kutip batu ni. Di Muzdalifah ni. Tapi Muzdalifah baru pergi ke Mina balik. So proses itu memang memerlukan tenaga yang banyak. Jadi tak payahlah puasa. Tapi ibadah lain buatlah, nak berzikir, baca Quran, solat sunat, buat dalam salah. Ya, tidak masalah. Tapi yang siapa yang disuruh berpuasa? Ya, siapa yang disuruh puasa ni? Ya, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji ini tidak disuruh berpuasa ketika itu. Tetapi seluruh kaum muslimin yang tidak ikut mengerjakan haji, dia disuruh berpuasa. Dan inilah yang dikatakan puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Jadi kadang-kadang kita ni ya, dia mari satu trend lah. Dia mari hari Arafah ni pukul berapa nak berdoa? Pukul berapa dah? Kita tengok time. Sekarang ni di Mekah pukul berapa ya? Ya. Kalau macam tu, kenapa kita tak solat subuh ikut waktu Mekah? Kan? Mekah dah masuk subuh pun belum ni. Ni belum masuk lagi kan? Itu je lah nak beritahu. Maksudnya, buatlah ibadah tu ketika itu. Walaupun betul di sana tengah orang tengah wukuf, kita ikut time kita lah. Nah, sebab tu ada orang kadang-kadang dia buka puasa ikut waktu UK. Nah, ikut waktu ni, pukul 2 petang dah buka dah pun. Sebab sana dah buka awal. Kan? Ikut time macam tu pula, tak boleh lah. Ya. Jadi kalau waktu yang terbaik tetap kalau lepas asar hari wukuf tu hari asar tu waktu terbaik. Ya. Walaupun wukuf tu dah berlaku dari sebelum tu ataupun akan datang pun kita ikut time kita lah. Kan? Sebab semua ibadah kita buat pun time kita. Solat fardu kita, berpuasa kita, semua kita ikut waktu kita. Kalau nak buat juga terpulang lah. Kan? Bagus sebab ibadah tu boleh je buat. Tapi kalau kita kata nak syariatkan, tuan-tuan ni sekarang ni tuan-tuan. Waktu wukuf sekarang ni tuan-tuan. Baru pukul 8 pagi. Baru pukul tu tak masuk lagi kata tak. Kan? Untuk individu terpulang masing-masing. Kan? Tapi kalau ikut untuk umum, ikut pada hari tersebut. Hari Arafah ni. Puasa Arafah seperti kita lihat dalam hadis di atas besar pahalanya. Antara puasa sunat dan ganjarannya besar. Ya, sebab apa? Sebab dalam hadis ni disebut apa? Orang yang mengerjakan puasa Arafah diampuni dosanya selama 2 tahun. Iaitu 1 tahun untuk masa yang lalu. Tahun lepas punya cerita 2023. Dan 1 tahun untuk masa yang akan datang tahun 2025. Dah siap-siap dah ampun dah. Kan? Bahagia kan? Jadi boleh buat dosa tahun lepas kan? Tapi yang puasa Arafah hari ni tahun depan boleh lah. Tak ditulis tak? Boleh kira macam tu bukan. Maksudnya ialah Allah Ta'ala ini atas rahmatnya tadi yang memberi keampunan. Kan? Dan kita ingat Allah Ta'ala juga berhak untuk menarik balik keampunannya itu. Itu kuasa Allah SWT. Tapi kalau kita seorang hamba yang yakin dan beriman, kita kekal melakukan kebaikan. Tak buat dosa. Nah, seperti para sahabat. Para sahabat kan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Ta'ala jamin syurga
kepada sahabat-sahabat yang masuk syurga belaka. Nah, terutama sahabat yang 10 ni dah, dan dijamin syurga dah. Dan terutama pada ahli Badar 313 confirm syurga. Tapi ada tak daripada kalangan 313 ni bawa ajaran sesat? Ada tak daripada kalangan sahabat yang 313 ni minum arak lagi? Kan? Buat jahat, berzina. Kan? Tak ada. Kan? Yang 313 ni. Kan? Tak ada buat. Kan? Sebab apa? Patutnya boleh kan? Dah boleh je buat tak? Sebab keimanan tu dah masuk dalam diri dia. Makanya dia tetap melakukan ibadah, ketaatannya kepada Allah SWT. Yang cuma kes-kes terpencil, kan? Ada sikit, tapi tak ada masalah pun. Bukan isu, bukan ni pun. Ya? Seperti seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ni kaki arak, tapi dia pun tak terlibat dengan 313 tu. Kan? Dia ni memang tak boleh tinggal. Ya? Memang tegar, minum arak tegar. Bila datang pengharaman arak tu pun, dia tak boleh nak tinggal lagi. Dia berperingkat-peringkat. Hingga Sayyidina Umar pun cambuk dia lah. Pukul dia dengan sepatu. Kan? Nuaiman ni. Ya, tapi akhirnya dia pun adalah mati dalam keadaan baik. Ya, itu sahabat. Benda ni tuan-tuan, nak tunjuk contoh pada kita. Jadi kalau tak ada contoh, bagaimana datang pengajaran pada kita tu? Ya. Jadi gitulah. Ya, puasa Arafah ini dia menghapuskan dosa selama 2 tahun. Dan juga kelebihan puasa Arafah, tentunya kita akan lebih gembira menyambut datangnya hari raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada 9 Zulhijjah tu digalakkan kita berpuasa lah. Jangan terlebih lajak pula. Ya. 10 Zulhijjah pun nak datang puasa juga tak boleh lah. Haram. Hari yang diharam-haramkan berpuasa maka tak boleh puasa lah. Hari-hari tasyrik, hari raya haji, hari raya puasa 1 Syawal tak boleh puasa lah. Walaupun ketika itu kita begitu semangat nak melakukan ibadat, tak boleh. Hukumnya haram. Jadi ketika berkumandang takbir pada malam harinya, kita lebih gembira kerana kita baru sahaja berbuka puasa, iaitu puasa Arafah. Ya, malam tu takbir raya kan, hari siang ni kita berpuasa. Ini antaranya. Sebab kelebihan puasa Arafah ni besar. Jadi ganjaran ni Rasulullah yang sebut. Tak, Rasulullah yang sebut. Makanya pasti ada ganjaran. Tapi kalau ganjaran itu disebut oleh orang lain selain daripada Rasulullah, maka ganjaran itu tak valid. Contoh, kalau dia kata tuan-tuan puasa hari Sabtu, pahalanya macam ni, tuan-tuan buat, tak valid. Sebab apa? Sebab dia tak dapat wahyu pun. Yang layak memberikan kelebihan-kelebihan amalan, ancaman-ancaman atas kejahatan hanya layak datang pada diri Nabi SAW. Yang disampaikan kepada para sahabat sehingga sampai pada kita melalui hadis-hadis Nabi SAW. Itu saja. Selain daripada itu, tak valid, tak terima. Ya, tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab dia bukan lelaki kiriman Tuhan. Ya, hanya Rasulullah dan juga para anbiya, para nabi saja yang layak bercakap benda ni. Jadi kalau ganjaran selain pada itu, hendaklah kita minta pada dia detail lah. Ataupun kita bagi tulis sanad lah. Ataupun kita sebut dia dalil lah. Orang kata tadi hari Sabtu boleh puasa dapat ganjaran sedekah. Macam kita bersedekah di bulan Ramadan. Boleh tak tuan bagi pada saya dia punya sumber dia lah. Akademik sekian sumber dia. Beritahu saya. Dari kitab mana tuan sebut? Sebab saya tahu saya tak ada. Mungkin saya tak dapat tahu kot. Mungkin tuan dapat jumpa kitab mana-mana, tolong datangkan. Nah. Sebab apa? Sebab setiap daripada Nabi itu memang dia akan melakukan kekhilafan. Kalau sekiranya ada, maaf, dia tunjuk, ni kitab ni sebut. Kan? Ada dalam ni dia sebut ni. Ini hadis ni. Kan? Maka kita cek juga status hadis ni sebut. Betul ke ni hadis ni? Kan? Dia mari macam ni tuan. Bila satu amalan yang kita kata yang berlainan dengan sunnah Nabi ni, pertamanya ada dalam sumber kita hadis sunnah sitah. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud.
Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, ada tak dalam semua kitab hadis lain? Al-Muwatta' Imam Malik ke, kitab Imam Ad-Dailami ke? Tak. Ada tak dalam ni? Imam Ahmad ke ada? Tak ada juga. Kitab mana ni? Adalah kitabnya tu. Jadi hati-hati tuan. Sebab sudah pasti kalau satu amalan itu yang benar, dah ada siap dalam semua kitab ni. Contoh, puasa Isnin dan Khamis. Kalau sunat Isnin dan Khamis, pergi cari semua hadis tengok. Pergi carilah kitab Bukhari. Kan? Ada belaka dalam tu. Jadi, walaupun dia amalan sunat, yang cerita amalan fardu lah, confirm ada. Ni cerita amalan sunat ni. Kan? Sebab apa tuan-tuan? Sebab ibadah yang kita buat ni tazawwad, bekalan. Bekalan kita buat pergi akhirat. Yang mana kita buat sudah pasti bila kita buat satu amalan ibadah khususnya, mesti kita nakkan ganjaran pahala, kita nakkan Allah Ta'ala redha ke atas kita, mesti kita nak benda tu. Tiba-tiba tak dapat tu pula bila di hadapan Allah, tengok-tengok Allah tak dapat apa. Kalau kita dibagi tahu di dunia, malaikat turun bagi tahu, encik minta maaf, encik buat amalan apa tadi tu je. Tak ada pun, encik tak ada. Ni tak ada pun. Paling kurang kita boleh betulkan balik. Tapi yang beri teguran siapa? Kan? Orang-orang yang prihatin dengan amal ibadah ni lah. Ustaz-ustaz, orang-orang yang cintakan pada amalan Nabi SAW, dia bagi tahu. Kan? Makanya bila dia bagi tahu, kadang-kadang kita pun tak apa nak percaya tak. Tak apalah, tunggu mati je, itu je lah. Kan? Kalau malaikat datang jumpa, tak apa, setiap bulan ni, cik punya amalan ni tak ada pun, saya tengok cik rekod. Tak ada pula ni, tak ada. Boleh. Masih berkurang. Kita akan perbaiki. Ya Allah, akhirnya betul kan. Boleh kebetulkan balik. Tak masalah. Tapi masalah benda ni akan berlaku bila? Bila kita telah menutup mata selama-lamanya. Ini encik ni. Nak patah balik tak boleh dah. Farji'na na'mal salihat inna muqinun. Kata dia dah. Ya, jadinya inilah. Pastikan amalan kita ni betul-betul valid. Sebab tu saya sebut. Bila Rasulullah ajar kita, mustahil Rasulullah akan ajar benda yang pelik-pelik. Menyusahkan umat. Sebab Allah SWT sendiri pun tidak menyusahkan umat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah sendiri pun tak menyusahkan. Nabi sendiri pun tak menyusahkan. Apa yang susahnya? Kan? Susah itu maksudnya ialah untuk dapatkan satu kena ganjaran macam ni. Amalan ritual yang begini ni untuk dapatkan ni. Untuk dapat makam gini kena macam ni. Ya. Dan juga kelebihan puasa Arafah. Tentunya kita akan lebih gembira menyambut dua hari raya ni lah, Aidilfitri dan juga Hari Adha. Seterusnya ialah puasa Ashura. Puasa Ashura juga antara puasa yang besar. Sunat yang mana digalakkan kita buat. Rasulullah SAW bersabda, Siyamu yawma Arafata inni ahtasibu ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dahu wa siyamu yawma Ashura inni ahtasibu ala Allahi ayyukaffiras sanata allati qablahu. Maksudnya puasa hari Arafah, aku harap ini ahtasibu, aku harap Allah menghapuskan dosa 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudahnya. Sedangkan puasa hari Ashura, inni ahtasibu ala Allahi, aku harap Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa 1 tahun sebelumnya. Ashura dari kalimat asyara, asyara itu 10
wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sabatun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Tak 10, asyara. Jadi sebut Asyura. Ya, iaitu hari Asyura jatuh pada tanggal yang ke-10 Muharram. Itu nama dia Asyura. Ya. Kalau Tasu'a itu nanti 9 hari bulan Tasu'a. Ya. Jadinya pada tanggal 10 Muharram pun kita disuruh mengerjakan puasa, dan inilah yang dikatakan puasa Asyura. Ya. Seperti kita lihat dalam hadis di atas, pahalanya untuk menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Maksudnya 1 tahun yang sudah berlalu, tahun lepas lah. Nah, peristiwa tentang puasa hari Asyura ini ialah ketika mana Rasulullah berhijrah ke Madinah. Ya, maka setelah hari itu, setelah tengok orang-orang Yahudi ini, ya, mereka ini berpuasa lah, tanya mereka berpuasa, bergembira meraihkan hari Asyura ini. Maka Rasulullah tanya, apa orang buat ni? Orang ini kami berpuasa, tanda kami gembira, syukur pada Tuhan. Kenapa? Sebab pada hari ini Nabi Musa AS telah selamat daripada cengkaman Fir'aun. Nah, maka kami pun puasa lah. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya kami lebih layak dari kamu. Sebab Musa itu saudara kami. Tak macam orang Yahudi, dia tak menganggap orang Islam sebagai saudara. Kan? Tapi Rasulullah kata, tak, kami lebih layak daripada engkau sebab Musa itu saudara kami. Kan? Saudara kami. Jadinya Rasulullah kata anjurkan kepada para sahabat untuk berpuasa. Seandainya pada tahun hadapan aku ada lagi di sini, makanya aku akan berpuasa pada 9 dan juga 10 Muharram untuk membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang Yahudi. Tapi memenangkan itu adalah tahun terakhir Rasulullah, makanya tak sempat Rasulullah puasa 9 tu lah. Kan? Makanya sahabat dapat puasa 10. Maksudnya kita boleh buat 2. 9 Muharram dan juga 10 Muharram pun kita boleh buat. Kan? Hari Asyura ni. Jadinya Asyura dari kalimat Asyara, yakni 10. Hari Asyura jatuh pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram pun kita disuruh mengerjakan puasa, dan inilah yang dikatakan puasa Asyura. Puasa Asyura. Seperti kita lihat dalam hadis atas, pahalanya untuk menghapuskan satu dosa sebelumnya, maksudnya 1 tahun yang sudah berlalu. Dan pada hari Asyura, kita disuruh membanyakkan makanan di rumah. Disuruh menyenangkan keluarga dengan memasak yang lebih banyak dan lebih sedap. Dengan mewahnya masakan di rumah pada hari itu, diharapkan begitulah agaknya kehidupan sepanjang tahun berikutnya. Perintah seperti ini pun ada disebutkan dalam riwayat hadis. Yang ini di segi amalan sahaja, adat. Lepas tu pada hari Asyura ini, ya, kita buat apa? Bubur Asyura. Itu dia sebagai daripada adat, bukan daripada syariat. Dan disyariatkan ialah kita berpuasa pada hari Asyura. Kena puasa. Lepas tu nak makan bubur Asyura, makan lah, tak ada masalah. Ya, yang penting puasa dululah. Ya, pada hari Asyura tersebut. Sebab apa? Sebab dia datang pada hadis yang warid. Dan juga dikatakan, ya, banyak cerita pada hari Asyura ni, kata Nabi Nuh AS pun kapalnya berlayar pada hari 10 Asyura lah. Nabi bilang itu okey, tak ada masalah. Kadang-kadang sumbernya itu datang pada sumber Israeliat. Ya, jadi kita dengar je lah. Kan, pendirian kita sebagai orang Islam bila datang sumber-sumber Israeliat. Kebanyakan kisah-kisah Nabi sebelum Rasulullah ni, kalau bukan datang pada hadis, datang pada Quran, makanya dia sumber daripada Israeliat, Bani Israel. Jadi pendiriannya, kalau kisah itu bersamaan dengan Al-Quran dan juga hadis, kita terimalah. Seperti kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ni kita tahu 7 orang pemuda. Dalam Quran yang ada sebut. Dan juga dengan seekor anjing, Al-Quran dah sebut. Tapi pendetilan tu,
nama-nama pemuda ni untuk tanda surah Muqtada sebab benda nama tak. Itu datang dari sumber Israeliat tu lah. Ya, kadang-kadang dalam Bible dia sebut, dalam Taurat dia sebut. Kan, pendetilannya itu. Jadinya nama-nama pemuda ni umurnya berapa, saya boleh bagi detail lagi tu. Makanya itu dia semua Israeliat. Ya, kita tak salah kalau betul-betul dalam ni, tapi cuma Quran sebut secara umum sahaja. Kan? Lagi sebagai pendetilan tu kadang-kadang tu semua tambahan sahajalah. Kan? Nak percaya, boleh tak percaya pun ambil pendidikan, dengar je. Ya, sebagai sumber tambahan sahaja. Ya. Seperti mana juga kita Nabi Ayub AS. Dalam Quran disebut Nabi Ayub tu hanya sakit. Yang mana sakitnya itu menyebabkan dia tak dapat menguruskan diri dia. Dia tak dapat nak urus diri lah, nak gerak pun tak boleh. Tapi kalau dalam kitab kisah Israeliat, dia sudah sebut hati dia kena makan dengan ulat. Ulat makan sekutu-sekutu daging dia ni. Sampai peringkat bila ulat tu nak makan hati dia, maka Nabi Ayub kata, Ya Allah, ya, janganlah sampai ulat ni makan hati aku. Jadi macam mana aku nak ingat padamu, Ya Allah. Ya, maka tak apa. Yang kisah Israeliat juga sebut, ada ulat tu dia makan daging kulit Nabi Ayub ni. Bila ulat tu jatuh, Nabi Ayub siap angkat letak balik tu. Nak bagi tahu bahawa Nabi Ayub ni seorang yang ni tak. Tu kisah Israeliat tu kita dengar je lah. Bukan satu penghujahan pun. Sebab datang dari sumber tu. Tapi yang datang dari sumber Quran juga hadis, sekiranya ada, walaupun sumber daripada Israeliat, walaupun sumber datang daripada kisah Bani Israel, maka kita terima. Contoh, kisah 3 pemuda yang bertawasul dengan amalan. Bertawasul ni 3. Pertamanya bertawasul dengan nama-nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghani, Ya Hamid. Ya, sebut nama-nama Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang lemah, Ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun, Ya Allah. Antal Ghaffar, Ya Allah. Ya, bertawasul dengan nama-nama Allah. Kemudian bertawasul dengan orang-orang soleh. Dengan orang yang baik-baik. Pada saat kita tengok kan, orang nak pergi Mekah utamanya lah. Nak pergi Mekah, nak pergi buat umrah, buat haji tak. Jumpa dia kan, pergi ziarah dia tak haji. Sampai sana nanti doa-doakanlah saya. Bagi juga Allah Ta'ala murahkan rezeki saya haji. Dapat saya buat umrah, dapat saya buat haji tak. Ni haji, anak saya tahu nak sihat. Minta doa lah. Kan depan Mu'tazam pun nanti. Doa-doakan anak saya. Tak salah. Yang ketiga, bertawasul dengan amalan. Amal baik kita. Kan? Kisah 3 pemuda tu lah. Kan? Yang mana mereka ni terperangkap dalam gua. Kan? Terperangkap dalam gua, dipendekkan ceritanya, maka mereka pun ya, masing-masing duduk termenung, tolak-tolak batu, tak boleh nak buat apa kan. Makanya mereka kata pun, cuba kita guna tawasul dengan amalan ibadah kita. Apa kita buat? Yang tu orang tu ceritalah. Yang saya ni, ya, kau cerita tak? Aku ni ada mak ayah. Mak ayah aku tinggal dengan aku. Kan, duduk dengan aku. Jadi kerja aku ni ialah pergi mengembala kambing, perasu kambing semua. Jadi setiap malam, bila aku balik rumah, aku akan bawa satu bekas susu. Yang mana susu ni, aku akan bagi mak ayah aku minum dulu. Anak bini aku pun aku tak bagi minum. Ya, bila mak ayah aku dah minum, makanya ya, barulah anak bini aku minum susu ni. Satu malam, ya, aku pada adik rupanya mak ayah aku dah tidur. Kan? Mungkin malam hari tu dia buat overtime kot, terlanjur lebih, balik-balik mak ayah dah tidur. Jadi bila mak ayah tidur tu, aku simpan susu tu. Anak aku minta aku tak bagi. Minta sabar, tak tunggu atuk ni nak. Macam tu. Ya Allah, sekiranya ini dikirakan sebagai amal baik aku, Ya Allah. Kau buka lah pintu gua ni, Ya Allah. Kan? Sebab penyokong MU nak keluar. Contoh. Ini contoh je lah, kena-kena pun dalam hadis ni. Tak sebut pun lah. Contoh je ni. Gila, dia segar sikit kan. Jadi buka sikit pintu tu. Tapi tak boleh keluar lagi. Kan? Okey. Buka dah. Buka. Aku cerita pula. Aku cerita. Aku ni seorang majikan. Aku bela kambing, bela ni lah, makan kan. Dari satu ketika tu aku ada ramai pekerja. Karyawan aku banyak.
Satu hari ketika ada seorang pekerja aku ni, dia emergency. Dia minta cuti emergency. Dia nak balik hari tu juga. Makanya sebab keluarganya sakit. Maka dia belah macam tu je. Tak sempat nak ambil gaji. Sebab dia minta tu 20 hari bulan. Gaji 25. Contohlah. Tak dapat lah. Kan? Sebab kerani tak buat lagi. Cek apa semua contohlah. Dia tak buat. Jadi tak dapat lah. Makanya tak apalah. Aku simpan duit gaji dia ni. Pokok bulan depan ni akan datang. Kan? Tunggu bulan depan tak datang-datang. Tunggu lagi 2 bulan tak datang-datang. 3 bulan tak datang-datang. 4 bulan tak datang-datang. Setahun tak datang-datang. 2 tahun tak datang-datang. Sampai tahun yang berikutnya, tiba-tiba dia datang. Dia datang, dia jumpa dengan aku, tuan. Saya ingat ada tuan dulu saya pergi dengan tuan. Kan? Yang saya balik tiba-tiba tu. Tak sempat nak ambil gaji pun. Jadi sekarang ni saya tak minta gaji saya balik. Oh, kau ada gaji kau aku nak gaji kau. Okey, Allah isi. Kan? Dia bawa pergi ke ladang. Tu. Yang belah sana. Oh, nampak tu. Itulah gaji kau. Kambing-kambing berpuluh-puluh ekor. Tu gaji dia. Dia terkejut dia, tuan. Tu kan gaji saya, tu kambing tuan. Saya nak gaji saya, duit saya tak. Itulah gaji kau. Engkau punya duit gaji, aku telah tukarkan kepada sepasang kambing. Dan kami tu membiak. Ya tu dia, aku ambil dah semua kau punya kambing. Itulah gaji engkau. Ya Allah, sekiranya ini dikira sebagai amal baik. Oh ya Allah, kau buka lah pintu gua ni. Kan terbuka lagi sikit. Tak boleh keluar juga. Kan? Ni kau lah. Kau cerita pula ketiga ni. Aku ni orang kaya. Ya. Aku orang kaya. Duit banyak. Jadinya, aku ada seorang sepupu perempuan yang cantik. Lebih cantik. Lebih cantik pada Fazura pula. Lebih lagi lah contoh lah. Yang cantik dia lah. Memang tengok tu memang jatuh hati lah. Kan? Kalau lalu kat tangga, jatuh tangga lah. Ya. Jadinya, sebab kan dia ni cantik sangat. Tapi, aku tak tergamak nak ucapkan lafaz cinta, lafaz apa ke dia tak. Aku tapi memang suka dengan dia. Satu hari dia datang jumpa aku. Dia nak minta pinjam duit dekat aku sebab ayah dia sakit. Makanya, aku kata, dia merayu minta aku. Maka aku kata, boleh. Dengan syarat, bayar. Bukan bayar dengan duit, bayar dengan tubuh badan. Jadi disebabkan perempuan ni dah terdesak sangat. Sepupu ni dah terdesak sangat. Dia kata, tak apalah. Yang penting dapat duit ni. Maka ketika dia nak melakukan perbuatan tersebut, maka wanita ni berkata, gadis ni berkata, takutlah kamu pada Allah. Ketika itu pun, dia pun tersedar. Masya Allah. Benda aku dah buat ni. Maka aku ambil duit tu, aku bagi pada dia, kau pergilah. Tak sempat nak melakukan perbuatan tu lah. Kau ambil, kau pergi. Tak apa. Kau tak payah bayar pergi. Ya Allah. Sekiranya ini dikira sebagai amal baikku, Ya Allah. Kau bukalah pintu gua ni, Ya Allah. Sebab penyokong MU nak keluar, Ya Allah. Contohnya untuk nak. Maka Alhamdulillah buka keluar. Ini walaupun kisah Bani Israel adalah hadis. Yang Bukhari pun ada, maka kita tengok pakai itu pendiriannya. Kan? Dalam bab ni lah. Jadi bertawasul dengan amalan sendiri. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang kita berdoa. Bukan kita kata kita nak mengungkit kepada Allah. Sebab kita dengan Allah Ta'ala tak ada masalah. Sebab tu dengan Allah SWT, kita ceritakan kelemahan kita. Ya Allah, aku ni ya Allah suka mengumpat orang. Ya Allah, aku suka fitnah orang. Ya Allah, aku buanglah sifat-sifat ni. Ya Allah. Sebab kita dengan Allah, memang kita buka habis lah. Ya, dengan Allah. Bukan cerita dengan manusia. Ya. Jadi kita boleh tawasul dengan amalan kita. Ya Allah, aku selama ni, Ya Allah, aku banyak tolong mak ayah aku. Ya Allah, tiap-tiap bulan aku bagi duit. Ya Allah. Sekiranya ada rezeki, Ya Allah, aku tambah lagi rezeki aku yang ni. Ya Allah. Ya Allah, aku selalu berulang alik ke masjid. Ya Allah. Setiap kali masjid aku sedekah. Ya Allah. Sebab kita cerita dengan Allah SWT. Kan? Tapi kalau benda ni cerita pada manusia, dia dibimbangi akan jadi riak. Dia akan jadi ujub. Tapi dengan Allah tak ada masalah. Dengan Allah SWT. Kan? Itu dia.
Kemudiannya itulah sebabnya barangkali sudah menjadi budaya ni dibuat sebab dia kata tadi. Dia sebut pada bubur Ashura, buat sana buat sini. Kita Nabi Nuh alaihissalam dah kumpulkan kacang-kacang semua dia buat bubur bagi bubur Ashura dah. Itu just dari segi budaya sahaja. Dia tak masalah ibadat pun. Salah aku buat pun tak salah pun bagi saya pun makan tak salah, tak salah. Cuma kita nak bagi tahu bahawasanya bezakan antara adat dengan ibadat. Pada hari tersebut kita digalakkan berpuasa. Hari Ashura. Nak buat buah Ashura hari tersebut, buatlah. Waktu kita buka kalau makan buah Ashura tu tak ada hal lah. Simpan peti ais, esok boleh makan lagi. Itu cerita dia. Itulah sebabnya barangkali sudah menjadi budaya di daerah atau suku tertentu memasak kuih-muih yang bermacam-macam pada hari Ashura. Kita pernah mendengar adanya bubur Ashura dan sebagainya. Ya, tentunya makanannya dimasak beraneka ragam pada hari itu lebih baik disedekahkan sebahagian kepada jiran tetangga, sahabat, saudara mara, anak yatim atau orang miskin. Mudah-mudahan dengan cara begitu kehidupan kita lebih lapang pada tahun berikutnya. Sebab tu bila sebut tentang bubur Ashura ni dia macam-macam versi dah. Kalau di belah-belah Jordan lain. Ya, dia punya bubur dia. Kalau belah kita sendiri pun tak sama. Bubur Ashura belah selatan, bubur Ashura lepas utara, bubur Ashura pantai timur. Semua lain-lain mazhab. Mana sama tak? Jadi berbeza-beza. Tak ada masalah. Yang penting kita meraihkan. Kita rasa tu tak. Tak apa, tak ada masalah. Cuma pada hari tersebut, pada siangnya berpuasalah kita. Sebab apa? Anjuran Nabi SAW untuk kita berpuasa. Tak ada hal. Ya. Wallahualam tuan-tuan. Dan alhamdulillah kita selesai mengupas pada tajuk yang ke-30 dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-31 iaitu solat tarawih, tasbih dan Lailatul Qadar. Yang mana solat ini khususnya lah dalam bulan Ramadan memang kita buat. Sungguhnya apa yang baik itu pada Allah SWT, sebarang kelemahan dan kekurangan, saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemputan ni ada satu. Jemputan. Ya. Tanjung Dara. Oh, Tanjung Dara.